Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertuan, Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat daripada Besut. Sebelum saya memulakan ucapan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Akademia 2021. Tuan Yang di-Pertua, Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA telah melaksanakan projek kambing tenusu ataupun innovative approach for community dairy farm to enhance the value of goods milk di bawah skim Grant Translational Research. Dana penyelidikan fundamental Kementerian Pengajian Tinggi bermula daripada 1 Mei 2018 dan tamat pada 30 April 2019, jadinya selama 12 bulan. Tujuan projek ini adalah untuk menginovasikan amalan peternakan kambing tenusu di ladang komuniti melalui penyelidikan komprehensif yang melibatkan pembiakan baka kambing tenusu kepada petani, meningkatkan pengeluaran dan kualiti nutrisi susu kambing melalui penambahbaikan dari aspek pemakanan, kandang kambing dan pemantauan melalui penggunaan aplikasi teknologi maklumat. Projek ini mempunyai potensi yang luas dalam pasaran produk-produk berasaskan tenusu dan telah membantu meningkatkan pendapatan petani dan peternak di kawasan sekitar Besut dengan kadar pulangan return of investment positif pada tahun kedua dengan pendapatan kasar sebanyak lebih kurang 3,000 sebulan. Projek penyelidikan ini telah selesai sepenuhnya dan laporan akhir telah pun dikemukakan oleh pihak UNIZA. Hasil daripada kajian tersebut, pihak UNIZA berjaya menghasilkan perumahan kambing tenusu yang lengkap dengan reka bentuk baru, tahan lama, mesra alam, lebih bersih dan mudah alih. Selain itu, pihak UNIZA turut menghasilkan sistem iFarms bagi mempertingkatkan kecekapan pengurusan ternakan dan memantau tahap kesihatan serta kualiti susu kambing. Pada masa yang sama, projek ini telah berkembang dan usaha pembiak bakaan baka import yang beradaptasi dengan iklim Malaysia telah dilaksanakan dengan jayanya. Sehubungan dengan itu, KPT melalui dana penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sentiasa menggalakkan kertas cadangan penyelidikan yang berkualiti daripada universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta dalam menyokong ekosistem inovasi negara dalam bidang-bidang strategik. KPT berharap penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak universiti boleh memberikan impak secara terus kepada masyarakat, kepada industri dan negara serta memberikan tumpuan kepada beberapa bidang keutamaan yang difokuskan selaras dengan pemacu sosioekonomi negara, pertumbuhan ekonomi utama dan matlamat pembangunan mampan agar hasil penyelidikan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya susu kambing adalah satu susu yang baik sebenarnya. Kalau kita Google, kita lihat ada yang mengatakan ia lebih baik daripada susu lembu biasa. Oleh itu, adakah KPT ada perancangan jangka masa panjang untuk memastikan projek susu kambing ini akan dapat berkembang di masa-masa yang akan datang? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan berkenaan. Untuk makluman Yang Berhormat, UNIZA Dairy Good Farm merupakan satu-satunya ladang tenusu universiti di Malaysia yang mempunyai baka asli kambing tenusu. Jadinya untuk mengekalkan status ini dan untuk memperkembangkan lagi pembangunan tenusu ataupun ladang tenusu ini, fakulti telah meletakkan beberapa sasaran dalam tempoh 3 tahun yang akan datang. Yang pertamanya dari segi R&D. R&D ni kita mengadakan jaringan kerjasama dengan universiti luar melalui tanda tangan memorandum persefahaman dengan satu universiti daripada Indonesia. Dan selain daripada itu, dalam Mac baru-baru ini, dalam Mac 2021, UNIZA telah juga menandatangani memorandum persetujuan kajian biak baka melalui kaedah sperm freezing dan sperm sexing ditandatangani juga. Dan PDP pula yang Berhormat Besut. Kita juga menyediakan kemudahan pembelajaran di ladang dan memberi akses kepada universiti lain, pelajar universiti lain untuk menjalankan aktiviti PDP di ladang tenusu kambing di UNIZA. Dan saya juga nak maklumkan dari segi pengkomersialan,
Pengurusan penjanaan hasil ladang tenusu ini telah dilaksanakan secara berpusat dan dipantau oleh pengurusan tertinggi universiti. Jadinya aktiviti pembangunan produk hiliran juga diaktifkan dan dipergiatkan. Terima kasih banyak. Papar minta laluan. Silakan, Papar. Yang Berhormat Papar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya, apakah bidang tumpuan dana penyelidikan fundamental Kementerian Pelajaran Tinggi KPT bagi tahun 2021 dan kalau ianya boleh dibuat besut, maka saya sebagai wakil rakyat dari Sabah ingin keperhatian KPT untuk melaksanakan program seperti ini di mana-mana saja di pusat pengajian tinggi di Sabah dan kalau boleh di daerah Papar. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat Papa. Mengenai pertanyaan Yang Berhormat ataupun cadangan Yang Berhormat daripada Papa agar projek ini boleh dilaksanakan, sama ada projek ini boleh dilaksanakan di negeri Sabah ke tidak. Sebenarnya dianya boleh dilaksanakan sekiranya ada keperluan dan kita pun faham penyelidikan ini mempunyai satu potensi untuk dikembangkan, bukan saja di Besut tetapi juga di Sabah, terutamanya di UMS, kerana UMS mempunyai satu kepakaran di dalam bidang berkaitan iaitu di bawah Fakulti Pertanian Lestari. Di bawah fakulti ini fokus bidang penyelidikannya merangkumi pengeluaran ternakan, pengurusan sisa ternakan dan sebagai contohnya pada tahun lepas satu penyelidikan di bawah skim dana khas bertajuk Production of Local Protein Feed for Livestock from local market by products telah juga dilaksanakan, dan lain-lain. Untuk makluman Yang Berhormat juga mengenai tumpuan dana penyelidikan fundamental KPT pula, memang KPT menyokong dan menggalakkan cadangan penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada kemajuan negara, dan kita ada 7 domain penyelidikan yang kita fokuskan, yang kita encourage ataupun kita galakkan penyelidik, dan penyelidik juga boleh mengemukakan cadangan penyelidikan. Dan 7 domain itu secara ringkasnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi, sains tulen dan gunaan, teknologi dan kejuruteraan, sains kesihatan dan klinikal, sastra dan sastra iktisas, warisan alam dan budaya serta sains sosial. Dan untuk makluman Dewan juga pada tahun 2021 sebanyak ringgit Malaysia 145.3 telah diperuntukkan, yang telah diperuntukkan untuk di bawah DPF ini. Terima kasih. Terima kasih. Isu pendidikan Maaf. Tuan Speaker, Kalau kerana satu. penting satu lagi Sebenarnya, tambahan. Yang Berhormat dah banyak kali saya nak bagi Yang Berhormat tampin. Kalau kerai boleh, kalau kerai. 30 saat je tampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih juga kepada Menteri yang telah memberi jawapan yang agak lengkap, dan tahniah kepada Yuniza yang telah mengusahakan satu hasil penyelidikan yang memberi impak kepada masyarakat setempat. Persoalan yang saya nak tanya ialah sejauh mana sambutan masyarakat setempat berkaitan dengan projek tersebut, berapa peserta yang terlibat dan apakah usaha pengomersialan produk tenusu telah dilakukan, dan yang akhir sekali berapa banyak produk hasil penyelidikan yang dilakukan oleh universiti telah dipaten dan telah dikomersialkan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Wah, 3 soalan tu habis. Yang Berhormat Menteri. Seminit. Terima kasih Yang Berhormat daripada Papa. Ada beberapa fakta yang perlu saya berikan secara bertulis, tapi bagi tempoh ini maklumat yang saya ada setakat ni, bagi tempoh 2016 hingga 2020 sebanyak 1062 paten telah diperolehi, dan kemudian dalam tempoh yang sama pula 306 produk R&D telah dikomersialkan. Mengenai peserta pula saya perlu maklumat bertulis, kita akan bagi maklumat secara bertulis. Dan pendapatan pula daripada tempoh 2016 hingga 2020 sebanyak 3.3 bilion pendapatan diperolehi daripada
komersialan produk dan idea yang meliputi pelbagai bidang termasuk perkhidmatan, konsultasi, latihan dan sebagainya. Yang lain-lain kita akan beri maklumat secara bertulis yang berhormat. Terima kasih banyak. Terima kasih.